anugerahkan di sisimu buat kami ya Allah, buat diriku ya Allah hikmah. Golongkan aku ya Allah di sisimu di kalangan orang-orang soleh. Orang yang hikmah, orang yang bijak. Orang yang bijak di sana dan di sini. Orang yang bijak, dia bijak memberikan masanya dalam kadar 24 jam sehari semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatuhal jamaah, Hayya bina sawiyan sanabda wa nastaftah. Marilah sidang jemaah kita mulai, kita awali, kita buka majlis kita biqiraat Ummul Quran dengan membaca Ummul Quran, dan kita hadiahkan pahalanya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibus syafaah sebagai tanda cinta, mahabbah, rindu yang tiada noktah juga kepada ahli keluarganya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam At-Tahirin, juga kepada golongan sahabat yang melihat, beriman dan mati dalam keadaan Islam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Juga kepada golongan tabi'in, atba'i tabi'in, orang-orang saleh sepanjang zaman, para ulama, para pemimpin yang ikhlas, para awliya Allah, seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi. Syai'un lillahil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa rabbuna wa rabbul alamin wa rabbus samawati wal aradin wa rabbul arsyil azim. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya wad din wal akhirah. Nahmaduhu huwa wa nasta'inuhu wa nastahdihi huwa. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, Nazir dan Adijatan Kuasa Masjid Al-Falah, seterusnya para asatizah, tuan-tuan, tuan-tuan haji, perempuan hajah, datuk datin, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, saudaraku fil imani wal aqidah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
pada malam ini kita dapat berhimpun, berkumpul di masjid ini, dan ini merupakan suatu ketentuan yang baik yang telah ditentukan Allah SWT kepada kita, dan bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana in the right time and the right place, inilah situasinya kita berada pada tempat yang terbaik, masa yang terbaik, di rumah Allah. Saya teringat akan doa Nabi Allah Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 85. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukma, ya Allah, apalah kiranya Engkau dapat kurniakan, anugerahkan di sisimu buat kami, ya Allah, buat diriku, ya Allah, hikmah. Golongkan aku, ya Allah, di sisimu di kalangan orang-orang soleh. Orang yang hikmah, orang yang bijak. Orang yang bijak di sana dan di sini. Orang yang bijak, dia bijak memberikan masanya dalam kadar 24 jam sehari semalam. Itulah sifat orang soleh. Tika dan saat ini tuan-tuan, di luar sana dengan di dalam sini tuan-tuan, di luar itu bilangannya confirm lagi banyak lah. Di luar masjid, kan? Pasar raya, jalan raya. Jadi daripada ramai-ramai orang di luar sana tuan-tuan, tuan-tuan berada di sini. Itu sifat dan akhlak orang soleh, yang hikmah, yang hakim, yang bijaksana. Kita tidak memiliki masa yang banyak. Hakikatnya rumah kata pergi, kubur kata mari. Hakikatnya rumah kata pergi, kubur kata mari. Kita akan mati anytime. Bahkan dunia, bumi yang kita duduk ni pun dah lama dah. Akan sampai dan saatnya akan dikiamatkan oleh Allah SWT. Bahkan tanda-tanda kecil habis semua dah dizahirkan oleh Allah SWT. Maka tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, pada malam ni insya-Allah kita nak tengok satu tajuk, menjejak raudhah di dunia dan di akhirat. Menjejak raudhah di dunia dan di akhirat. Itu tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bersetuju bahawa tuan-tuan, kita sebenarnya hakikatnya atuk nenek kita berasal daripada syurga. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Di dalam syurga, Adam dan Hawa boleh buat apa dia pun. Dalam syurga buah-buahan luar biasa, menikmati keindahan sungai susu, sungai buah. Sungai buah ada kat Bangi tu kan, macam-macam buah lah. Sungai madu. Kenikmatan yang luar biasa dalam syurga. Ada satu je yang tak boleh buat. Semua boleh buat. Jangan engkau dekati pokok ini. Apatah lagi pegang batangnya, ambil daunnya, makan buahnya. Mamnu'. Dekat pun tak boleh. Iblis menggoda sampai ke dalam syurga face to face dengan Adam. Talut. Tak boleh. Tuan.
Tapi syaitan iblis ni tuan dia cerdik. Dia mempelbagaikan strategi, plan A, plan B, plan C. Tak apa, tak boleh dengan Adam, dipujuk melalui isterinya Hawa. Ni wahai orang lelaki, inilah kelemahan kita banyak ni, orang perempuan. Wahai orang perempuan muslimah, itulah kekuatan kita, kelebihan yang gunakan, kan. Bila isteri cerita pula ni, mungkin kot kalau kita ni kita akan beri lebih kan, mungkin, kan. Dah Adam pun termakan, iblis tak boleh. Benda yang sama dia bawa melalui Hawa yang pujuk, orang rumah yang pujuk, isteri yang pujuk, orang perempuan yang pujuk. Makan. Kedua-duanya makan. Bukan dekat lagi, bukan pegang lagi, bukan ambil daun lagi. Makan buahnya. Tertanggal kemuliaannya tuan, diturunkan Allah ke bumi dalam waktu malam, gelap malam. Dalam kitab Nasihat Libat tuan-tuan, bila mana turun kat bumi, seorang di Sri Lanka, seorang di Jeddah, naiknya matahari tuan terang menerang. Asal semayang subuh bermula daripada Nabi Allah Adam semayang 2 rakaat. Jadi nak cerita tuan-tuan, kita ni berasal daripada syurga. Itu nak cerita tuan-tuan. Hikmah yang besarlah. Ceritanya sekarang tuan, kita berada di syurga. On the way, OTW, on the way ke alam akhirat. Di sana ada syurga dan neraka, 2 je. Immal jannata wa imman nar. Syurga, neraka. Maka kita hidup di dunia ni, wahai ayah, wahai suami, wahai anak lelaki, wahai isteri, wahai ibu, wahai hamba Allah. Kita kena setting minda kita. Kita kena tetap. Dekat handphone ni ada setting. Kadang orang tulis bahasa Melayu, tetapan. Kita tetap. Apa dia? Aku daripada syurga. Kod-kod macam mana pun aku nak balik ke alam akhirat nanti, aku nak masuk syurga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Surah Tahrim ayat 6. Jaga dirimu dan ahli keluargamu daripada sentuhan api neraka. Wahai hamba Allah, jaga dirimu, jaga anak-anakmu, isterimu, jaga ibu bapamu, jaga adik-beradikmu, orang yang di bawah tanggunganmu, mentaul daripada sentuhan api neraka. Maknanya kita nak masuk syurga lah, tak masuk neraka lah. Perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab tuan-tuan, menjejak raudhah di dunia dan di akhirat dimulai tuan-tuan dengan kalimat perkataan raudhah. Biasa kita dengar raudhah ni tuan. Banyak kadang surau tempat kita nama surau Ar-Raudhah. Kan? Ada sepotong hadis An-Nabi SAW yang hadis ini masyhur dan biasa kita dengar. Qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaku dzikr. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala hiya majalisul ilm. Wa fi riwayatin ukhra fa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala al masajid. Rawahu At-Tirmizi. Daripada ada 3 jalur. Satu riwayat daripada Abu Hurairah, satu daripada Malik bin Anas, atau lagi riwayat yang lain. Apabila kamu melewati taman-taman syurga. Raudhah ni kalimat mufrad, taman.
Raudhatani, dua taman. Riyad maknanya taman-taman. Di ibu negara Saudi, Riyadh maknanya taman-taman. Raudhah satu taman, raudhatani dua taman, Riyadh taman-taman. Apabila kamu melewati satu pertanian, kamu nampak taman-taman syurga, farta'u, perintah Nabi, masuk, singgah, join, sertai. Lalu ditanya kepada Rasulullah melalui 3 jalur, wahai Rasulullah, mereka bertanya para sahabat, apakah itu taman-taman syurga? Qal, Nabi menjawab, hilaku zikir, halaqah zikir, perkumpulan zikir. Riwayat Tirmizi. Riwayat yang kedua tuan-tuan, qal hiya majalisu zikir, hiya majalisul ilm, iaitu majlis perkumpulan membincangkan mengenai ilmu. Satu riwayat lain tuan-tuan menyebutkan, qalu wa ma hiya ya Rasulullah, qal al masajid, iaitu rumah-rumah Allah. Ya tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah setuju bahawa semua kita berasal daripada syurga. Saya sebutkan tadi tuan, minta kita setting balik bahawa aku ni berasal daripada syurga, kita nak balik syurga, aku ni calon ahlul jannah, penghuni syurga. Kot macam mana pun, kiri kanan kona baring atas bawah, macam mana pun ujian, kesakitan, penyakit, orang fitnah kita, miskin, fakir, hutang, kiri penang, kona mana macam mana pun, kita nak masuk syurga Allah SWT. Maka oleh sebab tu tuan, perhatikan 3 ihwal ini. Yang pertama tuan-tuan, Nabi SAW menyifatkan taman-taman syurga itu dengan hilaqah zikir, halaqah zikir. Jadi tuan-tuan, di tempat kita ni zikir ni mengingati Allah lah, zikrullah. Alhamdulillah di tempat kita tuan-tuan macam-macam nama ada. Macam malam ni dipanggil apa tuan? Kuliah Maghrib. Kuliah Maghrib. Isnin ataupun Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, kan? Dia ada kuliah Maghrib. Tuan-tuan. Ataupun tadi sebut tadi majlisul ilm, kuliah ilmu. Kuliah pengajian pula ada kuliah tauhid, PK, tasawuf, kuliah umum. Lain kuliah muslimat, kuliah duha. Setengah masjid di Bangi itu Masjid Hasanah. Lepas isyak tu ada kuliah lain lah, kuliah berkitab, Masjid Hasanah Bangi kan. Kan? Macam-macam. Ada namanya forum, 3 panel, bual bicara biasa 2 orang. Tak ada moderator, bual bicara. Tapi dimulai dengan suratul Fatihah. Tadi kita kan mulakan suratul Fatihah tuan. Bacaan tu kita hadiahkan. Nanti ditutup dengan tasbih kafarah. Dan surah wal asri dan doa. Dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu ini dibacakan ayat Allah, surah Tahrim ayat 8. Dibacakan hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dibacakan nama-nama kitab, nama-nama ulama. Adanya amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, berita gembira dan berita takut. Ada yang lagi pendek, orang buat apa? Kulibas macam main takraw pula tuan. Kuliah 15 minit, kulibas. Kalau tuan-tuan Google dekat YouTube ada. Tuan-tuan tulis kat YouTube, tulis Kultum Indonesia buat kuliah 7 minit. Kultum maknanya 6.59 tu berhenti dah. Tuan. Lepas tu ada panggil apa tuan? Kulim. L2, kulim, kuliah 5 minit. Ada pun tak ada, tak ada. Macam mana dalam tempoh 5 minit, bahkan kadang 2 minit je. Macam iklan dalam TV tuan, 2 minit dia. Dia bercakap fakta, tak. 1 minit pun ada. Ada tazkirah, ustaz bagi tazkirah. Saya pernah ada pengalaman, ustaz bagi tazkirah, ustaz 2 minit je, jangan lebih 2 minit. Stop. Macam mana nak tazkirah? Tapi tak apalah, ada situasi dia macam tu. Masa yang ada tu je. Kadang kita bagi tazkirah dalam bentuk doa.
Yang tuan-tuan sedang jemaah tuan-tuan nanti itu majlis zikir. Juga dimasukkan majlis ilmu. Dan majlis ilmu tuan-tuan dia ada martabat dia. Pernah kita cerita dulu tuan. Ilmu ni ulama sebut ada dua pembahagian, ilmu fardu ain dan ilmu fardul kifayah. Ilmu fardu ain ni kerja ulama lah. Jangan kita pula berasa kita alim ulama lah tuan. Ulama dah putus dah. Tuan, nak syarat nak jadi ulama ni terlalu besar. Saya pun kadang mikir jauh tuan. Kita ni bukan ulama lah tuan, yang kecil-kecil je. Ikutlah ulama-ulama kita. Dah putus dah. Apa ilmu fardu ain? 3. Ilmu akidah tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Itu 3. Kena belajar. Hari ni macam cabaran tuan. Contohlah banyak kan. Saya ikhlas ni bagi. Contoh kan. Saya ikhlas. Tuan-tuan yang cakap tu umurnya 55 tahun. Ataupun tuan-tuan berpencet 60 tahun. Saya ikhlas ni. Sebab kita nak buat baik ni memang kena ikhlas. Tuan-tuan, kita tak boleh nak kata kita ni ikhlas. Kecuali, ni pandangan saya lah. Kalau tuan-tuan tak setuju. Kecuali kita dah menyelesaikan pengajian kitab penawar bagi hati. Tak payahlah kitab Arab besar-besar tu. Kitab penawar bagi hati je. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Baca kitab tu. Kita boleh katalah kita akhirnya kita dapat tahu kita ni ikhlas tak ikhlas. Pada huraian ulama Mekah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Saya pergi haji baru ni alhamdulillah jumpa anak bungsu daripada isteri dia yang keempat. Umur pun kat 70 tahun tuan-tuan. Di Mekah ada ke. Anak-anak pun jadi doktor di sana di Mekah. Minta sanad umum tuan. Saya ni ikhlas. Tapi kita ikhlas pun belajar kat YouTube, baca-baca sikit tak boleh. Dia gitu. Baru kita dapat betul faham itu. Mengaji tasawuf ni fardu ain tuan. Tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab dia membabitkan ihsan. Ini kerja ulama, ihsan. Kita beramal tu mesti ada ihsan. Ada nilai-nilai ihsan. Itu tujuan kehidupan kita. Kita kena selesaikan. Allah bagi kita hidup. Buat apa hidup atas muka bumi ni? Kita kena selesaikan fardu ain. Allah bagi kita muda. Buat apa tu? Allah bagi kita reta. Buat apa? Kalau sekadar pergi kerja, balik kerja tuan, kita sama macam minta maaf macam binatang. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kita betul kena kenal Allah. Tak ustaz, saya kenal Allah baca Quran, tengok terjemahan tafsir sikit, tengok baca buka kitab hadis, tengok terjemahan, khalas tutup. Sekarang trend semua pakai jubah, kita pun beli jubah, pakai kopiah macam dah. Kitab ulama yang menghuraikan Quran, dalam tu ada akidah, ada fiqh, ada tasawuf. Kitab-kitab ulama yang besar, juhud ulama yang banyak yang menghuraikan hadis, langsung kita tak cari. Akhirnya kita buat mazhab sendiri, pendapat sendiri tuan-tuan, entah ke mana mazhab Syafi'i kita tuan-tuan, tak ada. Ini yang berlaku hari ni, wallahi. Dan kita rasa kita benar. Allahu akbar tuan. Ini fitnah yang sedang berlaku. Sedangkan kitab ulama kita dulu, atuk nenek kita mengaji di Mekah 300 tahun, 200 tahun, 250 tahun dulu tuan. Saya masih ingat Ustaz Zul Ramli dan Budi Ikim 4 minggu lepas hari Jumaat. Yang dia kata dia pernah berforum dengan ulama-ulama orang Arab. Dia kata dulu atuk-atuk kamu orang-orang Melayu, orang Jawi, atuk-atuk kami orang Arab, bila jumpa atuk-atuk kamu, kami mencium tangan atuk-atuk kamu. Cium tangan hormat. Bikulli hormat. Sebab apa? Kealiman. Hari ni kita dapat tengok kitab-kitab mereka yang banyak. Syekh Wan Dawud Fatani tuan-tuan. Syekh Nawawi Banten yang disebut sebagai Imam Nawawi Al-Thani, orang Melayu, orang Banten, Nusantara. Cari kitab-kitab dia tuan. Dan pernah saya sebutkan tuan, dah ada orang Arab dah, 2 PhD, ada orang Arab dah, orang Lubnan, PK-nya Syafi'i. Cari, datang ke tempat kita tuan, cakap Melayu dia lebih fasih daripada kita. Dia jumpa kitab-kitab Melayu ni, kita kata ya Allah, inilah dia pula mengaji kitab kuning kita tuan-tuan. Dia kata inilah, kami dekat Arab tak ada dah. Atuk-atuk kamu datang kami tulis balik kitab ni. Ini kitab ni. Sebab apa? Nak menyelesaikan ilmu fardu ain. Sebab apa? Sebab nak jawab soalan mungkar nakir dalam kubur. Sebab nak dapat raudhah di alam kubur. Memula raudhah di alam dunia.
Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT. Jadi nak cerita tuan-tuan, kehidupan seorang yang nak dapat raudhah di akhirat, di dunia ini, dia mesti selalu dekat bersama dengan majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Kalau tuan-tuan tanya saya lah, saya tak selesai lagi fardu ain. Walaupun saya ustaz, walaupun saya mengaji Mufti Al-Azhar, saya rasa saya tak lepas lagi. Dan sebab apa ustaz kata itu? Sebab saya sendiri rasa saya tak lepas, sebab takut faham saya salah. Saya mengaji lagi. Kajian tuan saya, kita 7 hari, saya 4 hari, tak ada 4 hari, memang malam-malam je ada 4 hari saya tak mengajar, saya pergi mengaji. Sebab saya kena selamatkan diri saya, sebab saya duduk kat kubur nanti seorang-seorang. Saya duduk kat kubur nanti soalan yang sama, soalan bocor, jawapan yang bocor, tuan-tuan, kita bukan boleh jawab dengan hafazan. Ma rabbuka Allahu Rabbi. Bukan. Kita akan jawab tu dengan faham kita. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah SWT. Yang kita faham tu Allah. Kita mengenal Allah tu macam mana? Melalui fahaman ulama yang ditulis dalam kitab-kitab. Kita dah mengaji ke kitab tu? Maka kita kena usaha, tuan-tuan. Tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ disebutkan, tuan, ada 50 cabangan iman. 50. La ilaha illallah ada 41, kena mengaji. Muhammadun Rasulullah ada 9. La ilaha illallah ada 41, pecah kepada 3. 20, 21. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah. Yelah Ustaz, alhamdulillah saya dah belajar dulu. Okeylah tuan, dah belajar dah. 20 sifat yang wajib bagi Allah. Allah wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyan ila akhir. Dulu kita belajar, tuan-tuan, masa sekolah dulu kita belajar nak periksa, belajar ayalah budak-budak belajar main-main. Sekarang dia dah umur 50, umur 55, umur 60. Kita sekarang belajar nak faham betul, sebab kita nak melalui hari baki kita dengan benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang benar. Hari ni dah ada orang sebut, tuan, Tuhan itu di atas. Jangan main, tuan. Tuhan tu bertempat, ada berkata gitu, la ilaha illallah. Sekarang tuan-tuan cerita enakmen Selangor ni ada dah. Ustaz-ustaz yang bawa fahaman ni memang tak boleh mengajar lah. Kita kena selamat diri kita. Sebab kita dikejar dengan kematian. Maka kita kena bawa bentuk faham kita, faham yang benar. Allah Akbar. Betul-betul hati-hati mencari ilmu di alam maya ni, berhati-hati. Tuan, berhati-hati. Tuan, sidang jemaah rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fiqah. Fiqah ni muamalat ni, cara semayang, cara kita semayang maghrib tadi. Adakah itu ilmu masa sekolah menengah dulu? Kita tak perbaharui ke ilmu mengenai solat kita? Kalau kita nak pergi umrah, pergi haji, kita ikut kursus. Tahun ni memang mencabar sungguh lah, yang baru ni lah. Ramai yang pergi haji, dia memang tak pernah ikut kursus. Oh, jangan, tuan. Saya pergilah, saya lihat sendiri, tuan-tuan. Cerita amalan haji tu satu hal lah. Cerita jemaah haji yang pergi, yang berat mulut nak bertanya, dia berasa dah tahu, baca-baca buku dah okey, it's okay. Lepas dah habis hari haji, tanya balik, terkejut beruk. Itu satu hal. Allah, baiklah, alhamdulillah lah, duit ada, boleh pergi haji. Lepas pergi haji tu, masa panjang tu, kat Mekah nak buat apa, dekat Madinah dah buat apa. Sayang masa yang panjang tidak diisi. Sebab apa? Sebab tidak follow majalis ilm. Tuan-tuan yang nak pergi haji tahun depan, tuan-tuan dah kena pergi dah kursus-kursus haji tu. Pergi, tuan-tuan, bagi masa. InsyaAllah Allah bagi rezeki. Kena mengaji Sabtu Ahad, mungkin tabung ngaji mana buat mana masjid, tuan follow, tuan. Buka mukadimah tak apa. Sebab haji itu nak selesaikan kefarduan rukun Islam. Duduk dalam majlis ilmu. Memang kena cari ilmu. Ibadah ni kena berilmu. Tasawuf. Apa nama ilmu tasawuf? Ilmu yang berkaitan tentang nak dapat sifat-sifat mahmudah, menolak sifat-sifat mazmumah, dan cara nak jaga mata. Cara nak jaga tangan, nak jaga kemaluan, nak jaga perut, nak jaga hati, diajar dalam kitab-kitab tasawuf. Kadang orang tanya, Ustaz, tak payahlah pakai kitab-kitab ni Ustaz, kita baca macam ambil-ambil kita.
Ni kitab ni tuan-tuan, dia ada barakah. Tuan. Sebab hari ni banyak orang ada ilmu tapi tak ada akhlak. InsyaAllah orang belajar kitab ni dia ada adab. Macam sekarang tuan-tuan duduk kat majlis ilmu, tuan-tuan kena beradab. Ini rumah Allah. Duduk majlis ilmu dia tak sama tuan-tuan duduk dekat dataran Merdeka. Tak sama duduk dekat pantai pantai Port Dickson. Di sini ada etika dia. Kita nak tarik barakah. Nabi SAW hadis riwayat Abu Daud, majtama'a qaumun min baitin fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat humur rahmah wa hafat humul malaikah wa zakarhumullah fi man indah. Rawahu Abu Daud. Tidaklah berimpun mana-mana kaum pada rumah daripada rumah-rumah Allah membaca akan ayat-ayat Allah, bertadarus sesama mereka. Macam kita ni, kita nak baca ayat Allah lah, huraian kan ulama kan. Kecuali dapat apa? Turun ke atas mereka, apa dia? Sakinah. Diselimuti dengan rahmat Allah. Dikerumuni oleh para malaikat Allah. Dan nama-nama mereka disebut Allah pada perhimpunan yang lebih baik. Allah dengan malaikat Allah SWT. Nama kita, nama mak ayah kita, tu nenek kita. Maka oleh sebab tuan-tuan memang kena duduk dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Sebab tu saya pun cemburu kawan-kawan saya yang dulu ustaz sebelum kami pergi Mesir dulu, kawan-kawan yang mengaji pondok. Sekarang ini duduk mengajar. Yalah, dia ada ilmu pondok, dia campur sikit ilmu bahasa Arab. Alhamdulillah tuan. Kelebihan bagi mereka. Sebab mengaji kitab pondok ni dia ada adab, jadi kita dapat tarbiyah tuan-tuan. Baru ni viral mana tuan-tuan? Tuan-tuan pun ada handphone kan, umur 73 tahun ditangkap khaluat malam 16 malam Merdeka baru ni. Ada orang tanya kat saya, kenapa boleh jadi macam tu ustaz? Dia sama untuk tuan-tuan muslimat ke muslimin tuan-tuan, umur kita 73 tahun, umur kita 63 tahun, bahkan umur kita 83 tahun. Nafsu kita tuan-tuan tetap muda. Nafsu tetap muda. Nafsu tak tua tuan-tuan. Cuma badan ni tak apa panggil apa, dorok cetong lah. Badan nafsu tu muda, roh tu tuan. Jadi bila mana kita mengaji macam hari ni nak dapat ilmu, jadi kita nak dapat tarbiyah sekali. Bila mana kita mengaji kitab, duduk di masjid, kita ada adab, jadi dia tarbiyah roh kita. Roh kita dapat makanan, vitamin C, vitamin B, vitamin D, roh kita. Nafsu kita lemah, nafsu kita mendapat dengan nafsul mutmainnah. Bila mana duduk dalam masjid, dapat rahmat, dapat sakinah, ketenangan, malaikat ni. Maka kita lemahlah nak buat maksiat. Bila majlis ilmu tak nak datang, masjid tak nak pergi, majlis zikir jauh sekali, yang Nabi pesan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban lahu. Jadi adalah kamu akan 4 golongan ni. Jadi orang alim. Tak ada nak ustaz orang alim kan. Tak apalah, jadilah orang muta'alliman, orang yang belajar. Sebab orang alim ni masa panjang tulus zaman. Tinggal keluarga jauh kan, mengaji jauh. Jadilah orang yang belajar. Saya duk tengok tuan-tuan, ada yang bawa pen tak? Ada bawa buku tak? Ataupun pakai handphone ada tulis-tulis tak? Tak ada pun, tak dapat tuan-tuan muta'alliman. Tak dapat. Dapat nombor 3 apa dia? Au mustami'an, orang yang mendengar-dengar. Mungkin inilah tuan. Kita ranking nombor 3. Au muhibban lahu. Tak dapat datang masjid ustaz, saya ada bisnes, ada mesyuarat. Tapi saya suka masjid. Saya suka pondok, saya suka budak tahfiz, saya suka sekolah tahfiz. Saya sponsor bil air, bil elektrik. Wala takun khamisan. Jangan jadi golongan kelima. Apa dia? Dia bukan orang alim tapi dia benci ulama. Dia hentam ulama dekat alam maya. Itu. Dan banyak hari ni tuan. Kita tak tahu apa-apa tuan-tuan, kita hentam ulama tu, jangan tuan-tuan. Dagingnya ulama ni racun patah balik kat kita. Sebab tuan-tuan hati-hati di medsos tuan Kita tak tahu apa-apa tuan, jangan. Kita rugi sembahyang sunat kita duduk macam ilmu ni, pahala ni kita bagi dekat ulama, kita bagi pada orang yang kita fitnah. Kan? Jangan kita membenci orang yang mengaji agama, orang yang di pondok, di pesantren. Jangan kita tak suka bahan-bahan agama. Kamu menjadi golongan ketiga apa dia? Fatuh liku, kata Nabi. Kelompok yang kelima ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah SWT,
menjambat raudhah di dunia, mendapat raudhah di akhirat. Mari saya fokuskan tadi tuan-tuan apa dia? Iaitu kita nak dapat hidup sentiasa dalam majlis ilmu. Ni lately ni tak bagi ada majlis, macam-macam majlis, majlis bersalawat, majlis maulid. Saya ingat kita kat Selangor pun nak dengar-dengar pun nak buat majlis peringkat negeri nak buat. Adalah tarikhnya tuan-tuan, tunggulah tuan-tuan. Masjid nak buat mana kita pergilah. Majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Apa pun majlis yang baik kita pergi. Kenapa? Kerana orang soleh inilah tempat dia. Orang soleh antara maghrib isyak dia akan datang ke masjid. Orang soleh akan jaga isyak berjemaah dan subuh berjemaah sebab nak mengelakkan daripada sifat nifaq yang ditunjukkan Nabi. Orang yang jaga isyak berjemaah, jaga subuh berjemaah, terselamat daripada penyakit ni nifaq. Tuan InsyaAllah. Jadi bila mana kita dah dapat dah ihwal ini, insyaAllah kita akan mendapat ihwal di akhirat dengan syurga Allah bermula raudhah di dalam kubur. InsyaAllah. InsyaAllah ma'amin. InsyaAllah. Sekali itu pemaaf kuli hadha wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawl fayattabi'una asana. Allahumma ja'alna jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matudahu ya Allah. Rabbana wa taqabbal minna du'a. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana taqabbal minna du'a. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.